Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada malam ini kita dapat bertemu dan seterusnya insya-Allah kita akan membaca beberapa hadis tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran. Al-Quran seperti mana yang telah kita sebut merupakan kitab panduan untuk kehidupan manusia di dunia ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Membaca Al-Quran merupakan ibadat dan mengikuti panduan, arahan, perintah daripada Al-Quran adalah merupakan kewajipan bagi umat Islam. InsyaAllah kita akan sambung beberapa hadis lagi tentang kelebihan Al-Quran ini. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil-Quran kal-jahiri bis-sadaqah wal-musirru bil-Quran kal-musirri bis-sadaqah. Rawahu Abu Dawud. Daripada Sayyiduna Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang yang membaca Al-Quran dengan bersuara adalah seumpama seorang yang memberi sedekah secara terang-terangan. Dan seseorang yang membaca Al-Quran secara senyap adalah seumpama seorang yang memberi sedekah secara sembunyi. Hadis diriwayat oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Sedekah merupakan amalan ibadat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah boleh dilakukan secara terang-terangan dan kadang-kala boleh dilakukan secara sembunyi. Ada masa sedekah secara terang-terangan lebih afdal sekiranya tujuan sedekah itu ialah untuk menggalakkan orang lain turut bersedekah. Dan kadang-kala sedekah secara sembunyi itu lebih afdal, lebih baik untuk mengelakkan diri kita daripada perasaan riak, iaitu menunjuk-nunjuk, ataupun untuk mengelakkan penerima daripada sedekah kita ini merasa hina disebabkan kita menunjuk-nunjukkan sedekah tersebut. Jadi seperti mana sedekah itu ketika terang-terangan ataupun sembunyi ada masanya afdal, begitu jugalah dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran merupakan ibadat. Ada ketikanya pada setengah keadaan membaca dengan bersuara lebih afdal. Antaranya apabila pembacaan kita menjadi sebab keinginan orang lain untuk membaca. Dan kadang-kala membaca secara bersuara itu lebih afdal kerana dia menjadi sebab orang lain yang mendengar bacaan kita mendapat pahala.
Dan ada ketikanya membaca Al-Quran lebih afdal dengan suara perlahan. Apabila kita berada di tempat yang boleh mengganggu orang lain dengan bacaan yang kuat. Atau kemungkinan dengan bacaan yang kuat akan menimbulkan perasaan riak dan lain-lain. Perasaan yang tidak baik, maka ketika itu membaca secara perlahan lebih baik. Jadi membaca Al-Quran secara umumnya ibadat, dan membaca Al-Quran adalah digalakkan sama ada secara bersuara ataupun secara perlahan. Ada hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan orang yang membaca Al-Quran secara kuat, iaitu bersuara, dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawa membaca secara perlahan lebih afdal. Jadi perkara ini mengikut keadaan kita. Keadaan kita ketika kita membaca Al-Quran. Antara lain kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahawa ganjaran bagi satu amalan yang dibuat secara tersembunyi adalah 70 kali lebih baik daripada amalan yang dibuat secara terang-terangan. Jadi kalau ikut kaedah ini, membaca secara perlahan lebih afdal, lebih baik. Jadi senang ceritanya tuan-tuan, ialah kita bacalah Al-Quran sesuai dengan keadaan kita ketika membaca itu. Sekiranya kita berada di masjid, orang lain pun berada di masjid, maka jangan sekali-kali kita membaca Al-Quran dengan kuat, kerana ia akan mengganggu jemaah lain yang barangkali sedang beribadat. Jadi kalau kita membaca seorang diri di rumah, ada anak-anak, kita pun baca kuat supaya anak-anak ni dengar bacaan kita dan bacaan kita tidak mengganggu orang, maka itu lebih baik. Kita baca dalam keadaan kuat. Begitu juga kalau kita bangun malam ataupun pada waktu malam kita membaca Al-Quran, ada orang yang tidur di samping kita, maka jangan kita membaca kuat-kuat. Bacalah dengan keadaan suara yang perlahan. Itu antara hadis yang menunjukkan kepada kita perlu kita membaca Al-Quran sama ada secara perlahan ataupun secara bersuara. Hadis terusnya, an Jabirin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqatahu ilan nar. Rawahu Ibnu Hibban. Daripada Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat, iaitu yang dapat memberi pertolongan. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima. Manakala Al-Quran ni dapat memberi syafaat dan syafaatnya diterima. Dan Al-Quran sebagai pembela yang pembelaannya dibenarkan. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di hadapan, Al-Quran akan membawanya ke syurga. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di belakang, maka Al-Quran akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis ini memberitahu kepada kita antara perkara-perkara yang dapat memberi syafaat kepada seseorang di hari akhirat nanti di padang mahsyar ialah Al-Quran. Di padang mahsyar ketika itu manusia mengharapkan syafaat-syafaat ini, bantuan-bantuan ini untuk memudahkan urusan di padang mahsyar. Antara yang dapat memberi syafaat ini ialah Al-Quran. Al-Quran ini syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara kelebihan Al-Quran. Adapun orang lain belum tentu lagi. Syafaat ni daripada Nabi, daripada orang yang saleh, daripada anak yang hafal Al-Quran.
Antaranya ialah Al-Quran. Al-Quran syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran juga pembela bagi pembacanya. Di mana Al-Quran ini akan merayu di mahkamah Allah Subhanahu wa taala bagi meninggikan darjat orang-orang yang membaca Al-Quran serta menurut perintah-perintah Al-Quran. Al-Quran itu akan membantu, menolong, membela pembaca ini di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat pembaca ini. Kerana pembaca Al-Quran ini, dia membaca Al-Quran dan dia menurut perintah-perintah Al-Quran. Dia beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membaca serta mengamalkan kandungan Al-Quran ini di dalam kehidupan, maka Al-Quran akan menjadi pembela orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak menunaikan hak-hak Al-Quran, orang yang tidak melaksanakan hak terhadap Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pembela yang menuntut terhadap pembaca itu. Al-Quran akan kata, kenapa engkau tidak menunaikan hak-hak aku? Kenapa engkau tidak menunaikan hak-hakku? Maka sesiapa sahaja yang menyimpan Al-Quran dengan baik, iaitu dengan menurut perintah Al-Quran dan menjadikannya peraturan hidup, maka Al-Quran akan membawa orang itu ke syurga. Jadi tuan-tuan, kita pastikan kita baca Al-Quran, kita ikut peraturan Al-Quran. Kita perlu menjadikan Al-Quran itu berada di hadapan kita untuk menjadi panduan bagi kehidupan kita. Apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak sebut, kita nak bertindak, maka kita kena tanya Al-Quran, perkara ini dibenarkan oleh Allah ataupun tidak? Perkara ini diredai oleh Allah ataupun tidak? Maka barulah kita buat. Jangan kita meletakkan Al-Quran ini di belakang. Iaitu kita buat ikut suka kita. Tanpa kita memperdulikan arahan Al-Quran. Tanpa kita meneliti apakah Allah perintahkan, apakah Allah larang kerja ini, apakah Allah reda kerja ini. Tanpa kita ambil hirau. Yang kita ambil hirau ialah apa yang manusia suka. Apa yang orang ramai suka. Apa yang nafsu kita suka. Jadi ada dua jenis manusia di dalam menghadapi Al-Quran ini. Ada segolongan manusia menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai panduan hidup dia. Apa sahaja yang ingin dilakukan. Dalam semua sudut kehidupan ini. Bab ibadat memang perlulah ikut Al-Quran. Bab-bab di dalam perhubungan sesama manusia. Bab-bab yang berkaitan dengan ekonomi, bab-bab yang berkaitan dengan kenegaraan, dengan pemerintahan, dengan undang-undang, dengan perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai panduan, maka Al-Quran itu akan menjadikan seseorang itu atau Al-Quran itu akan membawa orang tersebut ke syurga. Jadi jalan ke syurga ini ialah kita mengikut perintah arahan Al-Quran itu. Kita baca Al-Quran dan kita jadikan benar-benar Al-Quran itu panduan untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Sekiranya kita membelakangkan Al-Quran, kita hanya ikut nafsu kita, ikut kehendak orang ramai, tidak memperdulikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menolak manusia tersebut ke dalam neraka. Begitu. Maka hendaklah tuan-tuan, kita sama-sama berusaha memastikan diri kita dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, beriman benar-benar dengan Al-Quran dan melaksanakan arahan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Itu antara hadis yang kita baca sebentar tadi. Antara syarah ataupun makna orang yang membelakangkan Al-Quran, selain dia tidak mengikut
arahan peraturan Al-Quran. Antara orang yang membelakangkan Al-Quran ialah orang yang bersikap acuh tidak acuh terhadap Al-Quran. Orang yang mengambil mudah, tidak mengambil berat terhadap Al-Quran. Mengambil mudah ataupun tidak mengambil berat terhadap Al-Quran. Seperti mana yang diceritakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan melihat sebahagian besar balasan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam keadaan seorang yang kepalanya dihentakkan dengan batu. Kepalanya dihentakkan dengan batu. Hentakan yang begitu kuat sehingga menyebabkan kepala itu hancur. Selepas dah hancur, kepala itu elok balik. Diambilnya batu, dihentak lagi ke atas kepala orang tersebut. Begitulah keadaan orang ni diseksa dengan dihentakkan kepala tersebut dengan batu sehingga kepala itu hancur. Nabi SAW merasa hairan. Berat sungguh seksaannya. Seksaan yang dihadapi oleh orang tersebut. Maka baginda SAW pun bertanya kepada Jibril AS. Lalu Rasulullah pun bertanya. Maka diberitahu bahawa orang tersebut adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala telah mengajar Al-Quran kepada orang tersebut. Orang tersebut yang diseksa ini ialah orang yang Allah beri kelebihan mengetahui tentang Al-Quran. Allah beri kepada mereka ini, orang ini, ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Allah mengajar Al-Quran kepada orang ini. Tetapi orang tersebut tidak pun membacanya pada waktu malam dan tidak juga beramal dengan Al-Quran pada waktu siang. Dia tahu cara membaca Al-Quran. Dia belajar tentang cara membaca Al-Quran. Dan dia tahu membacanya. Dan dia pun tahu arahan yang ada di dalam Al-Quran. Dia tahu terjemahan Al-Quran. Dia tahu tentang tafsiran Al-Quran. Dia mendengar para ustaz menceritakan apa kehendak ayat-ayat ini. Dia tahu, dia ada ilmu. Allah permudahkan orang ini menuntut ilmu dan kenal dengan Al-Quran. Tapi orang tersebut, walaupun dah mempunyai ilmu, dah ada pengetahuan tentang Al-Quran, tetapi dia tidak beramal dengan Al-Quran. Dia mengambil mudah, mengambil sifat acuh tidak acuh terhadap Al-Quran. Tidak dibacanya Al-Quran dan tidak diamalkan ajaran-ajaran Al-Quran di dalam kehidupan. Maka orang tersebut juga dianggap orang yang membelakangkan Al-Quran. Sehingga orang tersebut diazab dengan seksaan yang berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada azab tersebut. Kita mohon supaya Al-Quran benar-benar dapat memberi syafaat kepada kita dan dapat membawa kita ke dalam syurga. Baik. Hadis yang seterusnya, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma wa qala An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaqulu as-sa'imu Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba fi an-nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffa'ni fihi qal fayushaffa'an rawahu Ahmad. Daripada Sayyiduna Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa dan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran akan meminta syafaat untuk seseorang. Tadi kita baca hadis, Al-Quran memberi syafaat. Antara amalan lain yang disebut di dalam hadis ini, puasa dan juga Al-Quran. Dua amalan ini akan meminta syafaat untuk seseorang. Puasa akan memohon kepada Allah, Ya Allah,
Aku telah menghalangnya daripada makan dan minum pada siang hari. Maka engkau terimalah syafaatku ini untuknya, untuk orang tersebut. Pembelaan, pembantuan. Al-Quran juga berkata, Ya Allah, aku telah menghalangnya daripada tidur pada waktu malam. Jadi, orang ni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, patut dia tidurlah, tapi dia baca Al-Quran. Maka terimalah syafaatku untuknya. Kedua-dua syafaat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara kelebihan orang yang benar-benar menjadikan dua ibadat ini sebagai amalan kehidupannya. Antaranya puasa. Puasa menyebabkan seseorang itu tertahan daripada makan, minum dan juga nafsu. Disebabkan orang ini patuh kepada perintah Allah, tidak makan benda yang halal, tidak minum minuman yang halal di waktu siang ketika berpuasa, maka ibadat tersebut akan memberi bantuan syafaat terhadap seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada orang tersebut. Antaranya ialah membaca Al-Quran di waktu malam. Membaca Al-Quran di waktu malam, ada yang menyatakan itu bermakna membaca Al-Quran dalam solat-solat sunat pada waktu malam. Membaca Al-Quran di dalam solat-solat sunat pada waktu malam. Banyak ayat-ayat yang menceritakan bahawa Al-Quran itu dibaca pada waktu malam di dalam solat-solat sunat. Antaranya firman Allah Ta'ala yang berarti jagalah dan berjagalah pada sebahagian malam untuk membaca Al-Quran dalam solat kamu, solat malam kamu itu. Berjagalah pada sebahagian malam untuk membaca Al-Quran dalam solat tahajud. Dalam solat tahajud. Jadi, bacalah tuan-tuan Al-Quran ini baik ketika solat maupun di luar solat. Maka baca pada waktu malam di dalam solat itu lebih besar ganjarannya. Lebih besar ganjarannya. Seterusnya hadis seterusnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As kan. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man qara'a al-Qur'an faqad istadraja an-nubuwwata baina jambayhi ghaira annahu la yuha ilayhi la yanbaghi li sahibil Qur'an an yajida ma'a man wajada wa la yajhala ma'a man jahila wa fi jawfihi kalamullah. Rawahu Hakim. Dari Sayyiduna Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca Al-Quran maka dia menyimpan pengetahuan kenabian di dalam dadanya, cuma tidak diturunkan wahyu kepadanya. Adalah tidak wajar bagi seseorang yang mempunyai ilmu Al-Quran, yang mempunyai Al-Quran di dadanya, di dalam dadanya, tidak wajarlah baginya memarahi orang yang pemarah. Dan tidak patut dia bertindak jahil terhadap orang yang jahil. Sedangkan Al-Quran berada di dalam dadanya. Kita bila membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran yang kita baca akan mempengaruhi hati kita dan juga jiwa kita. Al-Quran yang dibaca dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Bahkan dibuat kajian, sekiranya dibacakan Al-Quran terhadap pokok tumbuh-tumbuhan pun ada implikasinya, kebaikan. Berbeza dengan pokok yang kita tanam, kemudian kita cakap benda yang tak elok, kita maki, kita
kita cakap benda-benda yang lucah, pertumbuhan pokok itu akan terbantut. Berbeza dengan Al-Quran, dengan tumbuhan pokok tanaman yang kita cakap di samping tanaman itu benda-benda yang baik, apatah lagi Al-Quran. Maka tumbuhan itu akan terpengaruh dengan bacaan Al-Quran yang kita baca dan akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Begitu jugalah manusia. Manusia ini apabila dibacakan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mempengaruhi jiwa seseorang. Jadi, bila Al-Quran ini menjadi amalan kita, menjadi amalan bacaan kita, maka Al-Quran itu berada di dalam dada kita. Maka seharusnya lah kita yang membaca Al-Quran ini berakhlak dengan sebaik-baik akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW dan menjauhkan diri daripada akhlak yang buruk. Maka orang yang menghafal Al-Quran, maka orang itu adalah pemegang panji Islam. Maka lebih-lebih lagi lah orang yang menghafal Al-Quran ini bergaul dengan manusia berdasarkan akhlak yang diajar oleh Islam. Maka jangan disia-siakan masa dan jangan dilalaikan dengan manusia-manusia yang tidak sepatutnya dicampuri. Maknanya janganlah kita menghabiskan masa kita dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengajar kepada kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Hadis terusnya, ada beberapa hadis lagi tuan-tuan. An Abi Dzar qala عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة رواه ابن ماجه بإسناد حسن. Daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, kata Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya pemergian kamu pada waktu pagi dan mempelajari satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagimu daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Kamu keluar daripada rumah kamu pada waktu pagi, pergi belajar satu ayat tentang Al-Quran, kamu belajar tentang agama ini, itu lebih baik daripada kamu mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Pemergian kamu pada waktu pagi dan mempelajari satu bab daripada ilmu yang diamalkan ataupun tidak diamalkan adalah lebih baik daripada kamu mengerjakan 1000 rakaat solat sunat. Hadis ini memberitahu kepada kita tentang kelebihan orang yang mempelajari ilmu agama. Orang yang keluar dari rumah pada waktu pagi mempelajari satu ayat daripada kitab Allah, maka amalannya itu lebih baik daripada 100 rakaat. Adapun orang yang keluar daripada rumah pada waktu pagi untuk mempelajari satu bab daripada ilmu agama ini, maka dia lebih afdal daripada orang yang mengerjakan solat sunat 1000 rakaat. Tadi 100, yang ini 1000. Menunjukkan kepada kita mempelajari ilmu agama itu lebih afdal daripada ibadat sunat. Hadis-hadis tentang fadilat mempelajari ilmu agama ini begitu banyak yang kita pernah dengar sebelum ni, dan nak cerita kepada kita kelebihan seseorang manusia ini ialah terletak pada ilmunya. Pasal tu ada ulama dia sanggup menjadi penuntut ilmu, ia ini sentiasa belajar dan dekat dengan ilmu sehinggalah akhir hayat. Kerana apa? Kerana kelebihan yang ada bagi orang yang
mempelajari ilmu agama ini. Sehingga kan Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah menyebutkan kelebihan seseorang yang alim ke atas seorang abid, iaitu seorang yang berilmu, nak bandingkan dengan seorang yang hanya beribadat. Dia hanya tahu ilmu tentang ibadat dia je. Ilmu lain selain daripada ibadat yang dia buat, dia tak tahu. Dia bukan orang yang bergelumang dengan ilmu. Tapi dia hanya beribadat dengan satu-satu ibadat. Nak bandingkan orang yang berilmu, yang alim, berbanding dengan orang yang abid, yang hanya buat ibadat, kata Nabi adalah seumpama kelebihanku ke atas yang terendah di kalangan kamu. Seumpama kelebihan Nabi berbanding orang yang paling rendah di kalangan manusia ini. Maka perlulah kita menjadi orang yang sentiasa mempelajari, mengambil faedah daripada ilmu, mempelajari ilmu setiap hari. Zaman kita ni zaman yang mudah untuk kita mendapatkan ilmu, maka kita jadikanlah kemudahan yang ada ini untuk kita mendapat kelebihan sebagai orang talibul ilm, iaitu orang yang sentiasa menuntut ilmu, kerana ganjarannya tidak dapat nak disamai dengan ibadat-ibadat sunat. Tak ada orang, payah kita nak cari orang yang sanggup semayang 100 rakaat ataupun 1000 rakaat. Tapi dengan kita belajar, duduk sebentar, barangkali setengah jam untuk belajar, maka itu lebih baik daripada beribadat sunat 1000 rakaat. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ashra ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca 10 ayat daripada Al-Quran pada satu malam, maka dia tidak akan dikira di kalangan orang yang lalai dari mengingati Allah. Jadi tuan-tuan, dah habis baca-baca banyak hadis ini, maka kalau orang ni pada waktu malam dia baca sekurang-kurangnya 10 ayat, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Maka dia terkeluar daripada golongan orang yang lalai. Maka satu malam itu, bacalah sekurang-kurangnya 10 ayat. 10 ayat, kalau kita baca berapa minit sangat, kan? Sekejap je. Tapi dengan sekejap kita baca itu, walaupun 10 ayat, dia menyelamatkan seseorang daripada digolongkan dalam kalangan orang-orang yang lalai. Waktu malam, sekurang-kurang baca 10 ayat, maka terkeluar daripada golongan orang-orang yang lalai. Hadis yang terakhir sekali tuan-tuan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala haula'is salawatil maktubat lam yuktab minal ghafilin wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjaga solat fardu tidak akan dimasukkan di kalangan orang-orang yang lalai. Dia jaga solat fardu ini. Dia laksanakan solat fardu ini pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia jaga solat ini. Maka orang itu tidak dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang lalai. Maknanya kalau orang yang tidak menjaga solat ini, maka dia termasuk orang yang lalai. Dan seterusnya Nabi menyebutkan, sesiapa membaca 100 ayat dalam satu malam, 100 ayat dalam satu malam, akan dikira di kalangan qanitin, iaitu orang-orang yang taat. Akan digolongkan dalam kalangan orang yang qanitin, iaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah antara hadis-hadis yang dapat kita baca pada malam ini. Sehingga kan Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu an menyatakan sesiapa, dikatakan daripada hadis Nabi, dikatakan hadis Nabi, sesiapa membaca 100 ayat pada waktu malam akan dibebaskan daripada tuntutan Al-Quran. Seseorang yang membaca 200 ayat akan mendapat ganjaran seolah-olah beribadat sepanjang malam. Begitulah seterusnya tuan-tuan, lagi banyak dibaca ayat Al-Quran, lagi banyaklah kelebihannya. Maka kita jadikanlah Al-Quran ini bacaan harian kita.
Dan jangan sekali-kali kita tak baca Al-Quran setiap hari, tapi habis masa kita dengan membaca WhatsApp setiap hari. Al-Quran tak dibaca, tapi WhatsApp tiap-tiap hari dibaca. Facebook tiap-tiap hari dia tengok. Kan zaman kita ni zaman yang penuh dengan ujian. Antaranya payah susah untuk membebaskan diri daripada gadget-gadget, alat-alat moden ini. Alat moden ini patut digunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah, mencari ilmu dan sebagainya. Tapi sayang, ayat-ayat ini lebih mudah dijadikan penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya masa kita habis, umur habis, pada setiap malam kita membaca tapi Al-Quran tidak dibaca. Surat khabar dibaca, Facebook dibaca, WhatsApp dibaca, tapi Al-Quran tak dibaca. Malu kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri nikmat kepada kita, beri mata. Patutnya kita tengok Al-Quran, baca Al-Quran. Tapi kita guna nikmat tersebut pada tempat yang lain. Tempat yang sepatutnya kita gunakan Al-Quran, mata ini untuk membaca Al-Quran, tidak kita guna. Maka rugilah orang tersebut di dalam dunia dan juga di akhirat. Maka kita jadikanlah Al-Quran ini bacaan kita. Semoga Al-Quran ini dapat menjadi penawar bagi penyakit kita zahir dan juga batin. Dan kita jadikan Al-Quran panduan di dalam hidup kita. Semoga hidup kita mendapat keberkatan, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.